A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk sama-sama mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sama-sama memulakan majlis kita pada malam ini dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya kasihi Tuan Imam, seterusnya Tuan Muazzin Bilal yang mengumandangkan azan kita pada malam ini, dan seterusnya ahli-ahli jemaah, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah kita dapat bersama bertemu kembali dalam sesi kuliah maghrib pengajian kita pada malam ini. Moga-moga usaha kita ini akan usaha kita menghidupkan masjid ini, akan menyuburkan masjid ini, memakmurkan masjid ini, akan memenuhi apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah ini ialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita akan menyambung kembali tadabbur kita ataupun tafsir secara ringkas daripada surah ayat-ayat lazim. Kita pada malam ni sampai kepada surah At-Tin, kali yang kedua, insya-Allah, kali yang kedua. Sebelum daripada ni kita dah masuk sesi yang pertama untuk surah At-Tin ni, dan kalau ikutnya lah, maknanya kita ada lagi lebih kurang untuk ayat lazim ni ada dua surah lagi selepas daripada ni, iaitu surah Asy-Syarhu ataupun surah Insyirah, dan selepas daripada tu ada surah Ad-Duha. Kalau ikutnya untuk ayat lazim kita akan habis pada Ad-Duha untuk lazimnya. Kalau juz 30 kita sampai kepada An-Naba. Tapi kita tengoklah keadaan macam mana. Mungkin kita akan bila habis Ad-Duha nanti kita tengok nak masuk apa selepas tu, insya-Allah. Kalau ikut lazimnya, maksudnya lazim, ayat yang selalu dibaca, insya-Allah mungkin kita akan masuk surah Yasin, insya-Allah, yang biasa kita baca, insya-Allah. Pada malam ni kita sambung ayat yang keempat, insya-Allah. Ayat yang keempat, ayat yang kelima. Kita sambung pada malam ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ni, Allah SWT berkata, berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ini kita telah sentuh sikit pada minggu lepas. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada manusia bahawa dia telah menciptakan manusia. Bukan manusia saja yang diciptakan oleh Allah. Allah taala menciptakan segala-galanya. Tetapi menurut ahli tafsir, dia kata dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan dia menciptakan manusia. Wa minha tabdu inayatullahi bi khalqi hadzal insan ibtidaan
fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala sebutkan dia yang menciptakan manusia supaya manusia ni sedar. Sebab manusia ni, dia ni bila dia tengok keliling dia tengok banyak perkara. Dia tengok laut, dia tengok bukit, dia tengok langit, bintang, bulan, matahari, tapi dia tak pernah fikir bahawa perkara-perkara itu siapa menjadikan. Dia fikir tentang diri dia, siapa menjadikan. Akhirnya sampailah kepada teori Darwin dia tu, Darwinism, yang membuat kajian selama 20 tahun. Darwin tu kira macam hebat lah bagi orang Inggeris. Dia sebab dia orang Inggeris dan dia ni gambar dia ada pada duit saya rasa 10 pound kot kalau tak salah. 10 pound ni maknanya duit yang selalu orang guna di England tu, sampai kepada beberapa tahun lepas masih ada lagi. Hari ini saya tak tahulah, mungkin dah dibuang. Tapi nak katanya Darwin ini ialah dia bawa satu perkara yang masih dipegang oleh orang barat walaupun dah hampir 200 tahun. Orang barat pegang bahawa apa, manusia ni bukannya berasal daripada Adam. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam ni sempurna, bukannya daripada ambuk tu, daripada kera, daripada chimpanzee, daripada gorila, tak tahulah dia kata apa. Kemudian gorila tu daripada reptilia, dia kata. Reptilia tu daripada ikan dalam laut, ikan tu daripada tak tahulah haiwan satu sel, dia kata. Kemudian dia berubah. Yang orang barat percaya sangat pada dia tu kerana dia berkata teori dia tu, evolution dia panggil, evolution teori tu bukan hanya bercakap-cakap macam tu je. Bukan tiba-tiba hari ni dia muncul dia kata manusia daripada ambuk, bukan. Tapi dia buat kajian sehingga 20 tahun. The Origin of Species, buku dia tu. Dia pergi ke Indonesia, dia pergi ke Amerika Tengah, dia pergi ke Amerika Selatan, dia tengok semua binatang-binatang. Akhirnya dia buat kesimpulan manusia berasal daripada buruk, dan orang percaya sampai sekarang. Jadi perkara tu dalam ilmu-ilmu barat, itulah kejadian manusia. Walaupun mereka ni Kristian ikutnya bila percaya kepada manusia yang daripada buruk, bukannya Adam, bermakna murtad Kristian. Tapi mereka tak kira dah murtad tak murtad, mereka kata mereka Kristian juga. Bagi kita ni bahayalah, sebab mereka bawa perkara ni kepada orang Islam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah sebutkan perkara ni sejak daripada turunnya ayat Quran. Dia kata laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Taqwim tu kita sebut pada sesi lepas bahawa asal daripada makna qama yaqumu, maknanya berdiri. Setengah ulama tafsir kata sebaik-baik kejadian, maksud tu ialah sebaik-baik pendirian. Pendirian tu dia berdiri, dia bukan berdiri seperti monyet, dia bukan berdiri seperti beruk. Binatang-binatang lain memang berjalan kaki empat, ada setengah tak ada kaki langsung, ular. Ada setengah tu reptilia, berjalan macam biawak tu. Manusia ada tangan tapi berjalan seperti tegak macam tu. Tu satu pendapat tafsir kata itu maksud ahsani taqwim. Maknanya manusia tu satu-satunya makhluk Allah Ta'ala ciptakan macam tu. Ahli tafsir lain kata ahsani taqwim maknanya sebaik-baik kejadian, sebab dia berada pada semua terbaik, sehingga walaupun binatang-binatang lain ni besar, tapi dia tetap boleh digunakan oleh manusia. Manusia guna haiwan, manusia guna gajah, manusia kita nak kata tipu, bukan tipu, memang Allah Ta'ala ciptakan. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardi. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tundukkan semua benda yang ada atas muka bumi ni kepada manusia. Walaupun dia tu yang besar ikan paus, walaupun besar seperti gajah, walaupun besar seperti dinosaur, saya tak tahulah kan. Tapi maknanya ialah binatang-binatang yang besar yang kita lihat pada hari ini boleh digunakan oleh manusia. Tak pernah ada binatang-binatang tu walaupun besar, walaupun kuat, walaupun gagah, dia menggunakan manusia. Dia naik manusia ke, dia perhambakan manusia ke, tak ada. Yang menggunakan binatang tu ialah manusia. Jadi tu nama dia ahsani taqwim, kata setengah ulama tafsir lagi.
Jadi ertinya sebaik-baik kejadian. Ulama-ulama lain lagi, ulama tafsir lain lagi berkata manusia tu seimbang, dia kata balance. Maknanya dia ada rohani, dia ada jasmani, dia ada nafsu, dia ada macam ni. Dia bukan seperti malaikat. Malaikat nafsu tak ada. Manusia akal ada, badan ada, nafsu ada. Jadi adalah baik buruknya. Tapi kalaulah manusia tak ada nafsu, kata Imam Ghazali, nescaya manusia tak ada nafsu. Contoh yang dia kata nafsu seks tak ada, mesti manusia ni akan jadi dinosaur, pupus, hilang daripada muka bumi. Sebab tak ada nafsu seks. Tengok perempuan macam tengok dinding, perempuan tengok lelaki macam tengok tiang lampu. Jadi apa yang dia naknya? Last kali tak ada anak. Allah Ta'ala jadikan nafsu al-batn dipanggil. Imam Ghazali kata al-batn maknanya perut. Maknanya perut ni maksudnya dia nak makan, dia nak minum, dia nak apa, dia nak pula tu pandai pula tu, nak zat sini, balance pula, karbo sini, protein sini, macam-macam sekali. Semua tu teknik-teknik lah. Tapi yang penting tu ialah makanan. Dia nak makan. Nak makan tu Allah Ta'ala jadikan nama dia nafsu makan. Kalau tak makan, mati semua. Jadi tertiarap macam itulah kan. Sebab apa? Tak ada nafsu makan. Macam orang kan, orang demam kan tak? Orang demam mana ada nafsu makan. Last kali pergi hospital, doktor kena masukkan air tu, masuk garam ikut lubang apa, lubang tangan tu. Sebab tak ada nafsu makan. Nak makan tak nak. Kemudian yang ketiga dia kata nafsu ego. Imam Ghazali kata nafsu ego ni bukan ego tu, tapi maknanya dia rasa nak sesuatu yang mana diri aku, dia kata keakuan. Ini milik aku, ini barang aku, orang rampas barang aku tak boleh. Jadi Allah Ta'ala beri tu perasaan dalam diri manusia. Tu nama dia ahsani takwim. Kata setengah ulama lagi, manusia tu balance. Tak ada pada makhluk lain. Makhluk lain tak ada. Lembu ni isteri dia ke, dia tak ada. Ni makanan dia punya ke, tak ada. Kucing dia kata ni barang dia, orang lain kacau tak boleh, tak ada. Tapi manusia ada benda tu. Jadi itu adalah di antara perkara-perkara yang ulama sebut ahsani takwim. Tetapi Allah Ta'ala sebut selepas daripada tu, kami kembalikan dia asfala safilin. Asfala safilin maknanya dahlah safil. Safil ni maknanya rendah. Rendah ni kemudian tu bukan setakat rendah, tapi asfal pula tu, yang paling rendah daripada yang rendah. Gitu. Maknanya kita sebut, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran, manusia ni kadang-kadang dia lebih jahat lagi daripada binatang yang kita sebut. Iaitu dalam Quran sebut bahawa manusia ni kadang-kadang dia jadi benda adall tu, lebih sesat lagi daripada balhum adall kal an'am. Dia tu sama seperti binatang berkaki empat, kemudian tu balhum adall, bahkan kadang-kadang mereka ni lebih sesat lagi, lebih jauh lagi. Jadi itulah beberapa perkara. Jadi saya baca tafsir sini yang ulama ni tulis, dia kata fatakhsisul insan huna wa fi mawadi' qur'aniyan ukhra bihusni tarkib wa husni takwim wa husni ta'dil fihi fadlu inayati bihazal makhluk. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang ciptakan manusia ni special sehingga dijadikan paling tinggi. Maknanya daripada kalangan makhluk tak kira lah, jin ke, yang nampak, yang kita nampak, yang kita tak nampak, yang halus, yang besar, makhluk-makhluk matahari, bintang, semua ni yang paling specialnya lah manusia. Jadi bila dan kemudian yang paling special dia manusia, kemudian semua benda yang ada seluruh alam ni boleh digunakan oleh manusia. Manusia hanya gunakan fikiran dia saja. Dia gunakan fikiran macam mana nak guna ni, macam mana nak guna besi, dia pandai buat besi. Macam mana nak guna pasir, gitu pasir je, tapi dia boleh buat komputer lah. Orang kata komputer tu tahulah saya. Orang kata komputer pasir je. Tu ambil pasir dekat tengah jalan nak pergi ke apa ni, Kuala Belait tu, tengah jalan tu kan, silikon tu. Silikon tu je ambil, diproses, dia boleh jadi chip, microchip. Macam mana dia buat, kita pun tak pandai lah, bukan kerja kita. Manusia pandai otak dia. Dia ambil benda ni, dia ambil uranium, dia boleh buat bom. Nama dia bom nuklear.
boleh pergi bom orang, boleh matikan orang, takutkan orang, macam-macam manusia ni. Dia gunakan apa tah? Dia gunakan roket tu pergi ke Mars tu, ke Marikh kan. Kita pun tak tahu lah dia guna apa. Bukan kerja saya bukan saintis roket, tapi maknanya manusia lah tu cipta. Semua dia gunakan benda-benda yang ada atas bumi ni. Jadi tu dia kata hebat manusia. Tapi bila manusia ni ada fikiran boleh gunakan semua benda ni, tiba-tiba manusia ni, kalau semua benda untuk manusia ni untuk siapa? Di sinilah soalan dia. Bila orang sains ke, orang tak ada Tuhan, dia fikiran dia guna semua benda, kemudian dia mati situ. Manusia ni untuk siapa? Jadi dia katalah manusia adalah for the sake of human pula, dia mati situ. Jadi itulah balik kepada yang kita dengar dulu-dulu tu, makan untuk hidup, hidup untuk makan. Dah berpusing situ dah. Walaupun nampak macam zaman dahulu kala hidup untuk makan, makan untuk hidup, tapi kita tengok sekarang pun dia pusing macam tu juga. Tak kira lah dia maju macam mana pun, dia sampai ke roket mana pun, ke planet mana pun, pusing-pusing dia adalah untuk diri dia sendiri. Jadi dia cari duit, dia jadi kaya, dia teknologi tinggi, lepas tu untuk apa? Untuk diri saja. Dia pusing-pusing. Jadilah kalau tak ada Tuhan, jadilah macam orang Jepun, jadilah macam orang Amerika yang tak ada Tuhan, jadilah macam orang Korea tak tahulah ada Tuhan tak ada Tuhan. Wallahu a'lam saya. Kita tanya dia lah. Jadi maknanya dia dah jadi berpusing-pusing dah kan. Hidup untuk susah, susah untuk hidup. Macam itulah kan. Berebut pergi ke mana-mana, jadi pening kepala macam tu kan. Cari duit banyak-banyak, lepas tu duit banyak untuk guna diri dia, lepas tu serabutkan diri untuk cari duit, last kali dia cari duit macam mana untuk rehatkan diri dulu. Jadi berpusing kan. Jadi manusia sebab tu kalau tak ada matlamat, dia akan jadi pusing macam tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ajar sini, sebab itulah Allah Taala kata asfala safilin. Dia jadi lebih teruk lagi, sebab dia reka satu benda yang boleh menjadikan dia tu teruk, bukan menjadikan satu benda tu memudahkan hidup dia untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang nak ceritakan manusia ni ada matlamat dia. Matlamat dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu diciptakan apa-apa adalah sepatutnya adalah untuk kembali dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya selepas daripada tu dia kata wa inna inayatallah bi amri hadzal makhluq. Sesungguhnya titik beratnya kata sebutnya Allah Taala tentang manusia di dalam ayat ini, ala ma bihi min dha'fin, sedangkan manusia itu adalah lemah. Allah Taala juga sebut manusia itu lemah. Dia tak macam dari segi kekuatan kita tak sama macam gajah, tak macam ikan paus kan. Tapi kita boleh gunakan walaupun kita lemah, boleh gunakan yang kuat. Kemudian dia kata wa ala ma yaqa'u minhu min inhiraf ani fitrah wa fasad, dan kemudian dengan manusia pula diciptakan oleh Allah Taala dengan lari daripada yang benar, inhiraf dia kata, dan juga fasad, jadi jahat. Jadi manusia ni walaupun macam tu, Allah Subhanahu Wa Taala kata sebutkan juga bahawa dia sebenarnya adalah baik. Jadi nak cerita manusia ni jangan lupa bahawa dia ni boleh jadi baik dengan terbaik-baiknya, sebaik-baiknya, dan tapi dia boleh jadi jahat, lebih jahat lagi daripada binatang. Allah Ta'ala jadikan pada manusia dan jin ni satu ajaran, nama dia Islam. Islam ni maknanya tunduk, maknanya dia tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam akidah kita ada dua jenis Islam. Yang pertama Islam, nama dia Islam ijbari, nama dia. Yang kedua nama dia Islam ikhtiari. Islam ikhtiari ni artinya Islam pilihan, maknanya bukan ikhtiar, bukan berikhtiar, tapi makna pilihan maknanya. Yang kedua nama dia Islam ijbari, iaitu Islam juga, tunduk juga, tapi tunduk kepada Allah dalam keadaan terpaksa. Dalam Quran disebut disebut karhan, iaitu secara terpaksa, dia kata. Itu maknanya ijbari, iaitu bagaimana? Sebagai contoh dia kata, jantung kita sebagai contohnya, dia bergerak, dia fungsi bergerak, dia bergerak pam darah sejak daripada dalam perut mak tu, dia akan bergerak, dia tak berhenti-henti bergerak sampailah orang tu mati. Apa lagi katakan, tulang kita dia bergerak, kemudian pokok-pokok dia tumbuh, semua benda, matahari dia berpusing, dia ikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata dia berpusing dia tak pernah lawan. Yang lawan ni ialah manusia.
Dan manusia pula, pada manusia ni dia ada dua benda. Yang pertamanya hati, yang keduanya badan dia. Badan ni pula ikut hati. Kenapa badan tu ikut hati? Sebab Allah Ta'ala dah perintah dah, hai badan, seolah-olahnya macam itulah, ikut hati. Hati manusia tu. Hati manusia tu nak apa? Nak jahat ke nak baik? Di situlah nama dia ikhtiari. Ada pilihan. Sebab tu ada orang beriman, dia akan gunakan badan dia pada benda-benda yang baik. Dia paksa badan dia. Badan, kau sekarang ikut aku nak pergi masjid. Badan pun ikutlah. Kaki pun berjalan, mata pun melihat, telinga mendengar, macam itulah kan. Tangan angkat takbir, itu digunakan untuk benda baik. Tangan juga. Tapi tangan manusia juga, bila hati dia kufur, dia akan disuruh oleh hati dia supaya ikut dia buat benda jahat. Tak kira lah kan, merosakkan, merampas ke, buat maksiat ke, semua tu guna badan juga. Badan tu ikut perintah Allah, ikut hati dia tu, kerana Allah Ta'ala menyuruh supaya hai badan ikut. Tapi ingat, di hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan tanya, hai mata, betul tak orang ni buat macam ni? Betul tak telinga, hai awak buat macam ni? Mata akan jadi saksi ke atas orang tu, hati akan jadi saksi, kulit akan jadi saksi kepada orang tu. Jadi pada masa itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun meletakkan orang tu sama ada masuk syurga atau masuk neraka. Jadi bermakna sini ialah kita ni ialah hati kita. Itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut selepas daripada tu, dia kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan manusia, walaupun dia ni lemah, walaupun dia jahat, tapi Allah Ta'ala hebatkan dia tu kan. Boleh jadi itu hebat. Litushir ila anna lahu sya'nan indallah. Sesungguhnya dia ni mempunyai peranan yang hebat, berbeza daripada benda lain. Binatang dia hanya tunduk pada Allah. Semua binatang Islam. Kucing Islam, anjing Islam, apa lagi? Sebut babi pun Islam juga. Sebab dia ikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang salahnya orang yang makan babi tu. Itu salah. Sebab apa? Dia pergi makan babi. Siapa suruh makan babi? Bukankah Allah Ta'ala kata jangan makan, dia makan juga. Salah orang, bukan salah babi. Jadi babi tak berdosa. Biawak tak berdosa. Apa lagi? Labi. Tak tahu ada tak sini labi, tak tahu. Ada juga orang tempat saya tu, dia makan labi tu kan. Labi tu apa dia? Macam kura-kura tu yang besar tu. Tu sedap dia kata daging dia. Tak tahulah, orang bukan Islam yang makan tu. Tapi ada juga orang Islam tangkap pergi jual. Tak boleh. Mana boleh pula kan? Dia tembak bewak, dia pergi jual kepada orang kafir. Tak boleh. Jadi Allah SWT sebut sini ialah bahawa dia kata manusia ni semua akhirnya jadi dia sendiri merendahkan diri dia. Illallazina amanu. Kemudian Allah Ta'ala kata melainkan orang-orang ni saja. Kita tengok ayat ni hampir sama dengan surah Wal Asri. Wal asr innal insana lafi khusr illallazina amanu wa amilus solihat. Cuma dalam ayat ni mula-mula sekali Allah Ta'ala sebut orang yang selamatnya daripada jatuh yang dahsyat tu ialah dua kumpulan, dua jenis, iaitu yang dia melakukan dua perkara. Yang pertama sekali orang beriman, yang kedua beramal soleh. Ulama-ulama tafsir ni ketika menceritakan sini, saya cerita sikit lagi asfala safilin tadi, iaitu yang paling bawah tu. Ada setengah ulama tafsir dia kata maksud kemudian dikembalikan kepada tempat yang paling bawah, ataupun dia pergi kepada tempat yang paling bawah, sebawah-bawahnya. Ada setengah ulama kata maknanya ialah maksud dia tua. Maksud itu asfala safilin maknanya dia tua. Tua tu maknanya sampai dia ni tak ingat, dia nyanyuk dan sebagainya lah kan. Dulu masa dia kecil dia macam tu juga, dia tak tahu, dia tak pandai bercakap. Kemudian lama-lama dia pun besar, jadi dewasa, jadi pemuda, jadi dewasa, lama-lama dia kembali semula tu. Kata setengah ulama itu maksud ayat ni. Tapi setengah ulama lain kata tak, bukan itu maksud dia. Sebab apa? Orang yang nyanyuk tak salah kan? Orang yang tua dia lupa, dia nak puasa tak boleh, dia nak sembahyang pun lupa, dia nak belajar baca Fatihah tak ingat. Salah kau orang tu? Tak salah. Sebab apa? Nyanyuk dia. Jadi ulama lain kata, ulama tafsir yang lebih kuat dia kata maksud asfala safilin tu ialah orang tu sendiri yang meletakkan diri dia jadi bawah rendah sehingga masuk neraka. Jadi seterusnya Allah SWT sebut selepas tu ialah illallazina amanu wa amilus solihat. Kecuali dua jenis, beriman dan beramal soleh. Kita tak explain lah ayat ni, kita tak cerita ni asfal illallazina amanu wa amilus solihat. Seterusnya falahum ajrun ghairu mamnun. Kita ambil ayat ni, iaitu Allah SWT kata pun sebut kan
bagi mereka ni, orang yang beriman dan beramal soleh ni, maka bagi mereka ialah ajrun ghairu mamnun, pahala balasan ghairu mamnun, yang tidak putus-putus. Jadi ulama-ulama cerita panjang tentang apa maksud tidak putus ni. Bagi orang yang beriman dan juga beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus. Adakah semua orang yang kita nampak bahawa dia ni macam beramal soleh, maka dia akan dapat pahala yang tidak putus? Tidak. Ulama tafsir kata special untuk orang yang tidak putus-putus ni ialah orang seperti contohnya apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi buat sehingga pahala tidak putus-putus. Maksud tidak putus ni, ulama kata ialah walaupun dia dah mati, pahala dia tak ada mengalir. Kita kalau kita pergi kerja 1 bulan berhenti kerja, tak ada dapatlah gaji kot. Tapi ada orang buat bisnes pandai, maknanya dia duduk relax di rumah, duit berjalan. Tak tahulah saya kan, ni bukannya Bitcoin ke ataupun benda forex ke, bukan ni cerita, ni bukan saham, bukan apa ni, tapi ni saham akhirat ni. Jadi sekarang ni kita kena fikir macam mana, apakah yang dikatakan sehingga orang tu dapat pahala yang tidak putus-putus. Nabi SAW dalam satu hadis dia kata, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Nabi SAW kata, sesiapa yang melakukan satu sunnah yang baik dan dia akan mendapat pahalanya, dan juga pahala orang-orang yang melakukan amalan tersebut tidak dikurangi walaupun sedikit pun daripada pahala orang yang buat benda tu. Kemudian Nabi SAW kata lagi, man sanna sunnatan sayyi'atan, tetapi kalau sesiapa yang buat satu sunnah yang sayyi'ah, buruk maknanya, satu sunnah yang buruk. Jadi boleh jadi juga sunnah buruk. Nabi sebutlah, sebab nak maksud sunnah ni ialah apa-apa saja jalan maknanya. Seorang yang buat satu sunnah yang buruk, maknanya dia buat satu perkara yang kemudian ditiru oleh orang kemudian, maknanya orang dapat idea daripada apa yang dia buat tu. Dia telah membuat satu perkara yang mana sebelumnya orang tak pernah buat, perkara tu tak baik, kemudian lepas tu orang lain ikut, masya-Allah, katakan setiap tahun orang pun buat perkara tu, orang buat, tahun depan buat lagi, tahun depan ni buat lagi, perkara tu tak elok, dia akan dapat dosa. Dan dosa setiap kali orang buat perbuatan tu sampai bila-bila. Sebab daripada sinilah ulama pun katalah yang paling hebat sekali yang dapat ghairu mamnun ni ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tunjukkan manusia kepada Islam. Itu sunnah yang paling hebat sekali. Orang daripada kufur sembah berhala yang di Mekah tu, kemudian Nabi berusaha sehingga semua orang di tanah Arab selepas daripada semasa kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu semua telah menjadi Islam. Bayangkan berapa juta. Dan selepas daripada tu, yang datang selepas daripada Nabi tu ialah sahabat, orang yang dididik oleh Nabi. Sahabat-sahabat ni berselerak atas dunia ni. Ada yang pergi ke China, ada yang pergi ke India, ada pergi ke Khurasan, ada pergi ke Eropah, ada pergi Turki, ada pergi Afrika. Bergerak semua mereka ni hasil daripada tarbiyah Nabi ni. Jadi siapa yang dapat pahala tu? Nabi dapat pahala. Sampai sekarang ni kita Islam sini, kita sembahyang, kita angkat takbir, kita baca Quran, kita dengar duduk malam ni. Kenapa kita duduk di sini malam ni? Kerana kita ni Islam. Bila kita ni Islam dan kita patuh menjadi orang yang soleh, pahalanya dapat pada kita dan dapat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dapat di sepanjang-panjang ni siapa yang bawa Islam pada kita ni? Kita katalah Sultan Syarif Ali, katakan. Contohlah kan, sebelum tu Islam dah, tapi yang bawa Islam yang besar kepada kita di sini Sultan Syarif Ali. Semua benda yang kita buat ni pada atas tu ni sepanjang-panjang ni, start daripada Sultan Syarif Ali sampai sekarang, sampai hari kiamat, kalau ada, insya-Allah pahala akan mendapat pada dia. Pahala yang dibuat oleh Sultan Syarif Ali itu akan dapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi dia kata apa ni? Dia kata sini ialah pahala yang tidak putus-putus. Tu dia kata tu, iaitu satu benda yang, jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada kita. Jadi kita ni kena cari jalan yang macam tu. Bukan cari maknanya dunia saja kan. Kita relax, kita tidur, kemudian dapat duit. Tapi maknanya kita nak cari pahala yang mana bila kita buat, bukan hanya mati di situ saja. Memang ada benda-benda. Contohnya kita sembahyang, kita sembahyang seorang diri, dapat pahala untuk kita.
Kita pergi umrah kata, dapat pahala untuk kita. Kita baca Quran, dapat pahala untuk kita. Tapi ada perkara-perkara ni yang mana dia ni bila kita buat, kita dapat pahala, orang lain dapat pahala, dan orang yang buat pun kita dapat pahala, dan selepas tu ada orang ikut pula, kita akan dapat pahala. Itulah nama dia dakwah. Contohnya dakwah, mengajak orang kepada agama, mengajak orang kepada Islam. Dia akan menyebabkan orang tu orang yang menganjurkan benda tu dah dapat pahala. Jadi insya-Allah kita sentiasa fikir insya-Allah bagaimana. Sebab itulah ulama-ulama disebutkan, ulama-ulama dulu dia sibuk mengarang buku, contohnya menulis buku. Sebab apa? Bila dia tulis buku, buku tu kekal. Sebagai contohnya Imam Asy-Syafi'i, dia tulis buku Al-Um, dia tulis buku Ar-Risalah, dia tinggalkan buku, dia tinggalkan anak murid dia. Selain daripada Imam Syafi'i ini, ramai lagi orang lain yang tulis buku, yang buat mazhab, tapi kebanyakan mazhab tu mereka tu pupus. Yang kita jumpa hari ni 4 mazhab saja yang besar. Sebab apa? Mereka ni buat satu benda yang mana benda tu mereka nak supaya berpanjangan, bukan hanya mati situ je. Jadi kita pun macam itulah juga insya-Allah, kita fikir sama-sama macam mana. Dan kemudian yang terakhirnya kemudian Allah SWT pun sebutkan, iaitu selepas daripada sebut ghairu mamnun, kemudian Allah Taala kata fama yukazzibuka ba'du biddin. Kalaulah semua benda ni awak dah tengok, dia kata, apa lagi yang menyebabkan orang ni tak percaya kepada Yaumiddin? Kenapa mendustai Yaumiddin? Yaumiddin tu ialah maksudnya ialah hari kiamat maksudnya. Din tu bukan agama, din tu maknanya pembalasan. Kenapa orang tak percaya lagi kepada Yaumiddin ni yang kita baca Maliki Yaumiddin tu, maknanya iaitu Allah Taala ni adalah malik kepada hari pembalasan. Kenapa mereka ni yukazzibu biddin? Yukazzibu biddin maknanya apa ni? Mendustai dengan hari agama tu. Kemudian alaisallahu bi ahkamil hakimin. Allah Taala kata, bukankah Allah, tu soalan bukankah Allah itu adalah ahkam al-hakimin? Dalam bahasa Melayu kita panggil hakim. Hakim ni kita panggil hakim. Orang panggil apa ni? Dia pegang apa ni? Tukul itu. Dia pun ketuk tu. Orang panggil dia yang arif. Yang arif dia. Kenapa orang panggil hakim yang arif? Sebab kira dia ni bila dia nak putuskan, dia tak boleh putuskan ikut suka hati dia. Macam kita lah, anak kita tanya, cucu kita tanya kan, ni nak buat boleh? Boleh. Kita tak adalah cari dalil, cari hujah. Dia tu nak putuskan satu-satu perkara, ni hakim yang sebenar lah, kita katakan hakim yang sungguh-sungguh, yang rasa bertanggungjawab. Maka dia akan buat, iaitu dia mesti dengar dulu hujah sini, dengar hujah orang sini, kemudian fikir pula, baru tengok pula, kesalah tengok buku kitab dia lah, kitab-kitab hukuman dia tu. Akhir sekali dia pun buat keputusan perbicaraan ini akan diputuskan pada bulan depan. Sebulan, maknanya dia kena fikir tu, isu tu. Jadi akhirnya dia pun buat keputusan. Jadi sebab tu dipanggil hakim, iaitu maknanya yang pemutus, yang benar-benar pemutus. Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia kata, bukankah Allah ini ialah ahkam al-hakimin, pemutus yang paling-paling pemutus, maknanya yang paling tepat, yang paling ni. Jadi apabila Allah Taala nak masukkan seorang tu dalam syurga ke, masuk dalam neraka ke, balas macam ni, tak ada benda pun yang Allah Ta'ala ni menzalimi makhluk dia. Dia adalah sebaik-baik, setepat-tepat, seadil-adil, setengah ulama kata seadil-adil, yang memutuskan hukuman. Jadi surah ini dia berakhir di sini dengan satu soalan. Sebab itulah Nabi SAW ajar kita, dia kata dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh ahli hadis, dia kata Nabi SAW menyebutkan, apabila kamu telah membaca ataupun kamu mendengar orang membaca surah At-Tin ini, maka kerana dia berakhir dengan soalan, maka hendaklah kamu menyebutkan, iaitu apa? Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Jadi kalau kita dengar imam baca pun, hujung tu imam akan baca, tapi taklah baca kuat kan, takkan baca kuat pula, nanti orang kata Quran apa pula ni. Imam akan baca perlahan, kadang-kadang kita dengar perlahan, dia kata jadi kita pun sebenarnya kena baca semua, seolah-olah supaya kita ni ada interaksi dengan Quran ni. Tak adalah imam baca ataupun kita sendiri baca pun kita mesti kata juga macam tu, iaitu bala, yes, maksud dia wa ana ala zalika minasyahidin, dan aku menjadi saksi di atas perkara tersebut. Perkara apa? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah, sebab kalau kita tak sebut tu seolah-olah macam tak terjawab. Bukankah Allah, jadi macam tak ada jawapan. Jadi kita jawab jawab dengan tu. Dan even kalau dalam semayang pun kita boleh sebut dengan secara perlahan lah, bukan dengan jahar.
Jadi setakat itulah saja insya-Allah surah At-Tin pada malam ni. Jadi insya-Allah akan datang kita akan sambung pula kepada surah Asy-Syarh. Kita tangguh sama-sama insya-Allah sesi kita pada malam ni dengan sama-sama kita membaca surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.